Rushaidi. Cikgu. Syadoa boleh? Ha. Jap, mana cikgu punya tab? Tablet. Okey. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak minta Rushaidi untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa sya'alaina min hadain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi syahri sadri wa yassir li amri wahdil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih Rushaidi. Okay, sebelum cikgu mulakan kelas, yang saya perasan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang je Aiman. Oh Aiman. Man tidur. Siti. Siti Numarisha ada. Ainisa. Oh Nisa. Ada tak? Imtiaz. Ada cikgu. Muaz. Ada cikgu. Kide. Kide ada Kide. Ada. Amir. Ada. Rashid. Ada cikgu, ada. Danish. Ada siapa namanya ni? Hakimi apa cerita? Dia masih wujud lagi ke dalam kelas? Form 4 Kimi apa cerita? Hari tu pergi vaksin tak ada jumpa Kimi ke? Sesiapa yang pergi vaksin? Sebab Kimi pergi vaksin sekali hari tu. Tak ada cikgu. Tak ada. Anur Ghazali ni siapa? Boleh tahu siapa yang baru masuk ni? Ahmad cikgu. Saya guna email mak saya. Okey. Info saya problem. Alright. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ketul je. Daripada 24, 10 orang je tinggal. 14 orang lagi tak tahu ke mana. Wallahualam. Syafi pun dah tak tahu ke mana. Okey, untuk hari ini kita akan masuk, kita akan sambung pembelajaran kita bab 11. Kita masih bab 11, masih lagi dalam 11.1 gerakan linear bahagian kedua. Okey. So gerakan linear ni dia panjang. Hari itu pun kelas kita dah sejam kan. Okey, untuk kali ni gerakan linear ni slide cikgu sikit je. Okey. Sebenarnya cikgu nak banyakkan slide lagi untuk banyakkan pengiraan, tapi takut orang pening, so cukuplah satu contoh pengiraan sahaja dengan syarat kamu kena faham, dan sekiranya kamu tak faham tolong tanya terus. Okey? Tanya terus sebab soalan macam ni, soalan ni dia banyak keluar, dia boleh keluar kertas 1, dia boleh keluar kertas 2. Okey. Alright, jadi kita akan berkenalan dengan satu alat yang namanya jangka masa detik. Gambar dia seperti dalam rajah. Okay. So jangka masa detik adalah suatu alat yang kita boleh gunakan untuk menentukan hal laju dan pecutan dalam makmal. So dalam makmal kita boleh buat eksperimen untuk menentukan hal laju dan pecutan bagi sesuatu bahan. Jadi kalau dalam makmal biasanya kita guna satu troli lah. Okay. Jadinya kita perlukan,
Okay, kalau kita nak tahu hal laju pecutan, kita perlu ada sesaran dan juga masa. Okay, kita perlukan sesaran dan juga masa. Jadi nak menentukan sesaran dan masa, kita gunakan alat yang namanya jangka masa detik. Benda ni jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni adalah suatu alat yang boleh bergetar dengan frekuensi 50 Hz. 50 Hz tu maksudnya dia boleh bergetar 50 kali dalam masa 1 saat. So, bagi satu jangka masa detik, kalau kamu nampak kat sini, yang cikgu bulatkan ni, bahagian yang cikgu bulatkan ni dia boleh bergetar. So, bila dia bergetar, dia akan hasilkan titik-titik-titik. Okay, kamu tak nampak kot titik cikgu tulis ni. Okay, dia akan hasilkan titik-titik-titik-titik-titik bila dia bergetar. So, titik-titik yang dihasilkan ni, dia boleh buat 50 kali dalam masa 1 saat. Jadi, getaran dia sangat laju. Okay, jadinya, okay, 1 detik ataupun 1 detik kita boleh kira sebagai 1/50. So, 1 detik bagi pita jangka masa detik adalah 0.02 saat. Macam mana nak tahu pita detik? Nanti pita detik tu nak tahu 1 detik. So, jangka masa detik ni dia akan hasilkan detik-detik macam dot-dot-dot warna merah dekat dalam kertas ni. Okay. So, ini yang warna putih ni, ini adalah satu kertas. Kertas ni kita panggil dia sebagai pita detik. Jadinya, jangka masa detik ni dia akan buat dot-dot-dot ni dekat pita detik. So, bila kita dapat pita detik, kita akan dapat rajah macam yang bawah ni. So, 1 detik adalah jarak antara 2 titik. So, ini adalah 1 detik. Ini pun 1 detik. Kita panggil dia sebagai 1 detik. So, 1 detik adalah mengambil masa 0.02 saat. 0.02 saat. 0.02 saat. Okay. So, ini adalah jangka masa detik. Kamu mungkin tak boleh nak bayang lagi kan jangka masa detik macam mana. So, untuk satu jangka masa detik berfungsi, dia memerlukan pertama, dia kena ada jangka masa detik. Okay, ini alat jangka masa detik. Okay, jangka masa detik ini bahagian ni yang ada jarum. Yang cikgu bulatkan ni, bahagian ni yang ada jarum yang boleh bergetar. Kemudian, okay, dia memerlukan pita detik. Pita detik ni adalah, dia macam rebin. Tapi kalau rebin tu nampak macam plastik kan. Dia sebenarnya kertas tau. Kertas warna putih yang panjang. Kertas warna putih yang panjang kita panggil pita. So, pita tu nanti kita akan masukkan dekat bawah dekat ruang ni. Kita masukkan kat ruang ni macam dalam rajah ni. So, dia akan tarik dan nanti pita detik ni dia akan hasilkan dot titik-titik-titik ni, jangka masa detik ni. Kemudian dia ada kertas karbon. So, kertas karbon ni untuk menghasilkan titik-titik itulah dengan lebih jelas. Okey. Kalau dalam makmal, untuk eksperimen menentukan hal laju dan juga pecutan, ini adalah susunan radas dia. Okey, kita gunakan troli. Okey, dalam makmal dia ada troli. Senang, troli ni dia macam satu kereta mainan. Macam kereta mainan. Tapi dalam makmal memang dia ada troli khas lah. Dia tak besar, kecil je troli tu. Okey, so dia ada troli. Troli ni nanti dia akan dilekatkan dengan pita detik. Okay, troli ni kau nampak ada satu kertas putih ni. So, ini adalah pita detik. So, pita detik ni dia akan sambungkan dengan jangka masa detik, sambung dekat troli. Jadi, bila troli ni turun landasan, dia akan tarik pita detik ni sekali. Okay, so jangka masa detik akan berhubung dengan bekalan arus ulang alik. So, bekalan arus ulang alik ni digunakan untuk membolehkan jangka masa detik ni bergerak sendirilah. So, bila dalam eksperimen, dia tengok dalam rajah ni. Okay, dalam eksperimen, so troli ni tadi, dia akan bergerak dan membawa, nampak warna pink ni adalah pita detik lah. Okay, yang warna pink ni adalah pita detik. So, dia akan tarik pita detik tu dan akan ada dot. Nampak dot warna hitam ni. Dot warna hitam ni adalah kesan yang ditinggalkan oleh jangka masa detik. Okay, kejap ya.
Okey. So macam ni susunan radas dia. Okey. Jangka masa detik yang warna pink pita detik. Nampak bila troli ni bergerak, dia tarik sekali pita detik tu. So kalau daripada atas kita nampak gerakan dia macam ni. Jadi bila troli bergerak ke kanan menuruni landasan, okay, dia akan tarik pita detik ni yang dah ada kesan titik-titik-titik daripada jangka masa detik. So kita kena letak bongkah kayu lah. Kenapa letak bongkah kayu? Supaya kita tak perlu tolak troli ni. Okay. So bila ada bongkah kayu, dia boleh turun sendiri. Nak lagi laju, kita tinggikan lagi bongkah kayu. Okay. Untuk eksperimen ni kita tak boleh tolak troli. Okay. Kita biarkan troli tu bergerak sendiri menuruni landasan. Alright, so ini adalah video macam mana proses, macam mana eksperimen ni dijalankan. So yang ni, yang sebelah kanan ni adalah troli. Ini adalah dia punya troli. Okay, ini pita detik. Nampak pita detik ni disambungkan dengan jangka masa detik. Okay. So kita tengok dulu video ni macam mana. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Hai semua, kali ini kita nak buat eksperimen laju dan pecutan dengan menggunakan pita detik. So macam biasa, kita pastikan semua radas dan peralatan dipasang seperti yang dikehendaki. Okey, peace y'all. Yang penting sekali, pastikan jangka masa detik tu dapat berfungsi dengan. Okay, kalau kamu nampak kat sini, pita detik ni dimasukkan dalam ada bahagian yang kita boleh masukkan pita detik kat situ supaya pita detik tu dia tak lari. Okay, dia punya kedudukan dia tak lari dan dia boleh bergerak dengan lurus. Baik, kalau tak macam mana nak gunakan? So untuk eksperimen yang pertama, gunakan landasan dengan kecondongan yang sama sebab kita nak dapatkan hal laju seragam. Kemudian yang kedua, bolehlah ubah ketinggian landasan. So bahagian ni lah pada pita detik, pada jangka masa detik yang akan bergetar. Kalau kamu perasan tadi, okay, masa dia jalankan eksperimen ni, okay, bahagian ni dia akan bergetar dan troli ni akan bergerak. Dia tarik pita detik ni. Okay, troli ni turun, dia tarik pita detik. Okey, so bila dia tarik pita detik tu, jangka masa detik bergerak. Jadi dekat situ kita boleh tengok bentuk dot-dot, titik-titik yang terhasil oleh jangka masa detik. Untuk mendapatkan pecutan yang berbeza pula. Selepas dah selesai eksperimen, maka mulalah mengira 10 detik masa yang dicatatkan. Kemudian potong 10 detik masa itu untuk dilekatkan dalam graf. Jadilah carta yang macam ni. Okay, kalau kamu perasan dekat sini, ini adalah pita detik yang dah dipotong. Dia nak potong pita detik tu, kita kena kira 10 detik. 10 detik potong, 10 detik potong, 10 detik potong. So bila dia dah potong dan lekatkan dekat kertas graf. So bila dapat kertas graf, barulah kita boleh kira hal laju dan juga pecutan bagi troli tersebut. Okay, kalau kamu, cikgu tak tahulah kalau dekat handphone kamu jelas ataupun tidak. Tapi daripada sini kamu boleh nampak dia punya titik-titik tu. Okay. Okey, selamat mencuba. So jangan lupa like, share dan komen. Bye. Hai semua. Okay, video ni kamu boleh cari dekat YouTube Cikgu Helmi untuk tengok lagi video ni. Jadinya bila kamu dapat pita detik, okay, bila kamu dah bila buat eksperimen tu, kita akan dapat pita detik yang coraknya lebih kurang macam ni lah. Tengok ada A, B, C, D ni. Okay,
dia ada titik-titik-titik macam ni. Pita detik dia akan ada titik-titik-titik macam ni lah. Jadi pita detik tu bila dah buat dia kan dipanjang. Kita nak potong dia kepada 10 detik je. So nak potong pada 10 detik kena ingat 1 detik adalah satu ruang antara 2 titik. So kalau macam sini yang A ni 1 detik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 detik adalah sampai yang sini. Baru potong dan tampal. Okey, 1, 2, 3, 4, sampai 10. 1 detik jangan kira titik. Katakan kalau kamu kira 1 detik, 1, 2, 3, 4, 5, salah. Kamu jangan kira dia punya titik. Tapi kira ruang antara 2 titik nak kira 1 detik. Yes, memang kamu tak buat eksperimen ni. Tapi kamu kena tahu sebab kamu akan diberi soalan. Yang mana soalan dia bagi kamu pita detik macam ni sahaja. Dan dia minta kamu kira berapa dia punya halaju. Okay. So kamu kena faham lah nak kira halaju. Kamu kena tahu detik tu dekat mana. Jadi so bila pita detik tadi kamu dah potong-potong kepada 10 detik, 10 detik, 10 detik. Okay, kamu susun dekat atas kertas graf, dapatlah macam ni. Okay. Susunan tak semestinya dapat macam ni. Bergantung juga pada kamu punya eksperimen kamu. Okay. So bila kamu dah dapat macam ni, okey, cikgu labelkanlah. Yang paling rendah ni yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan 6. So dia dapat 6 pita detik. So 6 pita detik ni, okey, kalau kamu tengok bila letak kat kertas graf, kamu tahulah panjang dia. Okey. So panjang pita detik yang pertama adalah 1.5 cm. Panjang yang kedua 3 cm. Yang ketiga panjang dia 4.5 cm. Yang keempat panjang dia 6.0. Yang kelima panjang dia 7.5. Yang keenam panjang dia 9 cm. So dekat sini kita dah tahu dia punya panjang. Jadinya daripada pita detik kita boleh tahu maklumat pertama adalah sesaran yang dilalui oleh troli pada masa tertentu. Okey, nak tahu sesaran, kamu kena kira panjang pita detik. Kedua, kamu boleh tahu masa. Macam mana nak tahu masa? Kamu kira berapa bilangan detik. Okay, tengok kat sini, kita tengok pita detik yang ke-6. So, kita nak tahu masa macam mana, kamu kira berapa detik dia. Kira bilangan detik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kamu tahu dekat sini bahawa dia ada 10 detik. 1 detik berapa saat cikgu cakap tadi? 2 detik. Berapa saat 1 detik? 0.02 saat. Kalau tak tahu, tak ingat berapa, kamu ingat je 1 bahagikan dengan 50. Okay, sebab dia boleh membuat 50 kali titik, 50 kali detik dalam masa 1 saat. So, kamu dapat 1 detik sama dengan 0.02 saat. So, bila 10 detik, so 10 darab 0.02 saat. 10 darab 0.02, berapa kelas? Pindahkan titik je. 10 darab 0.02. Awak kalau darab titik ni awak gerakkanlah ke kanan. 0.02 titik gerakkan ke kanan 1 titik jadi 0.2. Tu pun susah sangat ke? Darab 10 ni lah paling kacang goreng. Okay, so dapat 0.2 saat. Jadi 1 pita detik ni, 1 pita detik, 1 potongan pita detik ni, masa dia adalah 0.2 saat. Okey, jadi daripada maklumat yang kamu dapat daripada pita detik ni, kita boleh ukur atau kita boleh kira pertama halaju troli. Okey, kedua adalah pecutan troli. So, untuk hari ini, cikgu nak ajar kamu macam mana nak kira halaju troli dan pecutan troli dengan menggunakan pita detik. So, cikgu berharap kamu sediakan kamu punya buku nota dan juga kamu punya kalkulator serta alat tulis lah.
Okey. So kita tengok dekat sini. Okey, rumus bagi hal laju. Ingat tak rumus hal laju? Nak kira hal laju macam mana? Baru ajar minggu lepas. Ni masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri ni. Hal laju adalah sesaran dibahagikan dengan masa. Okey. Sesaran bahagi dengan masa. So daripada pita detik, sesaran kita boleh dapat panjang pita detik. Masa adalah masa untuk buat 10 detik. Bergantunglah, kadang-kadang soalan kalau biasanya dalam kertas 1. Dia bagi kamu pita detik macam ni je. Dia bagi kamu mentah-mentah macam ni. Okey, dia bagi kamu pita detik. Okey, dia buatlah dot 1, 2, 3, 4, 5 detik. Okey, jap. Silap. Okey. Katakan dia bagi kamu satu pita detik macam ni dan dia bagi kamu panjang contohnya 3 cm. Okey. Macam mana nak kira masa dia daripada pita detik ni? Pita detik kita boleh dapat masa. Macam mana nak kira masa dia? Cikgu cakap tadi macam mana nak kira masa daripada pita detik? Baru cakap. Kira antara 2 titik. Kira antara 2 titik. Kira detik dia. So, kamu ukur. Tengok ni, berapa ruang ni. So, ini 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ada 5 ruang. Jadi, 5 darabkan dengan 1 ruang ni. 1 detik ni berapa saat? 0.02. 0.02 saat. Jadi 5 darab 0.02 sama dengan 0.10 saat. Jadi masa yang diambil adalah 0.1 saat. Macam tu kamu nak kira. Okey, so kamu kena ingatlah masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. Biasanya, okey, soalan biasanya sama ada dia akan bagi kamu masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat ataupun dia akan bagi tahu kamu okey, frekuensi bagi dia sebut frekuensi bagi jangka masa detik adalah 50 Hz. So kalau 50 Hz maksudnya kamu kena tahu dia membuat 50 kali detik dalam masa 1 saat. So 1 detik bersamaan 1 bahagi 50 bersamaan 0.02 saat. So sama ada dia kata 50 Hz ataupun dia sebut masa untuk 1 detik adalah 0.02 saat. So let's say kamu dah buat eksperimen, kamu dapat macam ni result. So ada 5 pita detik. Okey. So panjang dah diberi. Jadi cikgu nak kamu kira hal laju pita detik. Hal laju pita detik. So, nak tahu hal laju pita detik, pertama kita kena tahu sesaran. Okey, kita tengok pita detik yang pertama. Berapa sesaran pita detik yang pertama, kelas? Tengok dalam rajah ni. Sebenarnya rajah ni kamu boleh dapat dalam buku teks. Okey. Pita detik yang pertama, berapa sentimeter dia punya sesaran? 6. 6. Mana tahu 6? Tengoklah dekat sini Nampak tak? Panjang pita detik cm 6. So pita detik pertama 6 cm. Pita detik kedua 7. Ketiga 8. keempat 9. 9. Kelima 10. Okey. So kamu dah dapat sesaran pita detik 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, seterusnya adalah kamu kena cari masa. Okey, pita detik kedua ni berapa detik? Cuba kamu kira berapa detik? Pita detik pertama dia berapa detik? Ahmad kira yang pertama, yang kedua cikgu nak Siti kira, yang ketiga cikgu nak Muaz kira, yang keempat Kide kira, yang kelima Aiman kira.
Berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5. Pita detik pertama dah siap kira? Sekejap aku. Dah berapa? 10. So pita detik pertama ada 10 detik. So 10 detik berapa saat? Sekejap aku nak kira. Heish. 0.2. 0.2. Okay, dia ada 10 detik. Pita detik kedua berapa detik? Siapa tadi pita detik kedua? Siti 10. Siti terkeluar cikgu. Siti, ke manakah kamu Siti? Keluar masuk Siti. Line okey ke tidak Siti? Okey. So kalau kamu kira semua ni, pita detik ketiga berapa? Berapa detik? 10. 10. Pita detik keempat. Pita detik keempat 10. Pita detik kelima 10. Biasanya dia memang bagi 10 saja cikgu suruh kamu kira supaya kamu tahu cara nak kira. Kira jarak antara dua titik. 1 detik ni adalah jarak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya memang dia bagi 10. Tapi no harm kalau kamu kira untuk lebih berhati-hati. Jadi bila kita tahu dia 10 detik, maka masa yang diambil adalah 0.2 saat. Sebabnya 1 detik ni 0.02. Okey, darabkan dengan 10 dapat 0.2 saat. Okey. Jadinya nak kira pita detik, halaju pita detik. Tengok pita detik pertama, panjang dia 6 cm. 6 cm, ingat sesaran mesti dalam unit meter. 6 cm berapa meter? cm berapa meter kelas? Danish, 6 cm berapa meter Danish? Danish? Basic ni. Soalan skor rendah dah ni. Bahagikanlah dengan 100 cm 0.02 10 negatif 2 kan. Jadi 0.06 meter. Masya Allah. So dia punya sesaran 0.06 meter. Bahagikan dengan masa. Masa dia adalah 0.2 meter. So 0.06 bahagi dengan 0.2 dapat berapa? Tekan ke 0.3 meter per saat. Dapatlah 0.3 meter per saat. Macam tu cara kira dia. So, kamu kena tahu berapa panjang pita detik bahagikan dengan masa. So, cikgu nak sekarang ni cikgu nak kamu kira cikgu bagi kamu masa 2 minit untuk kira 3 minit lah. Pita detik kedua, ketiga, keempat dan kelima. Cikgu akan panggil siapa-siapa sahaja untuk mengira. Untuk bagi tahu jawapan dia. Kira sekarang. Kamu dah tahu panjang, kamu dah tahu masa. Pastikan panjang tukar dalam unit meter. Saya bagi masa 2 minit untuk kamu kira. Okey, dah dapat jawapan dah? Dah dapat jawapan dah? Dah aku. Amir, nombor 2 berapa Amir? Amir Irfan? Amir wujud tak ni? Weh, dandan tu. Dandan tu dia keluar. Salah korang ni, asal dipanggil je keluar. Dah siap aku. Ha, Rashid. Ya aku. 0.1 berapa? 0.1. Nombor 2. Pita detik kedua ni. Berapa? Jawapan ke apa je tu? Jawapan lah. Jawapan dia 0.45. Betul ke je? 0.45? Kira balik. Saya kira balik.
Okey, panjang pita detik kedua ni berapa dalam meter? 0.07. 0.07 bahagikan dengan 0.2. Berapa dapat? 0.35. 0.35 meter per saat. Okey, pita detik ketiga siapa ni? Imtiaz Najihah. Pita detik ketiga, berapa kamu dapat dia punya halaju? 0.4. So, berapa? Jarak dia punya panjang dia 0.08. Bahagikan dengan 0.2. Dapat 0.4. Okey, misal kata dia nak jawapan dalam bentuk jadual. Nampak tak kat sini? Ni dah 0.35 kan? Okey, 35. So ada dua tempat titik puluhan kat sini. So letaklah 0.40 meter per saat. 0.4 pun betul, cuma nak bagi dia lawa lah. 0.35, 0.40, 0.30. Bagi dia nampak kemas macam tu. So dia sekata sama je jawapan dia. Alright. Pita detik keempat. Siapa saya nak panggil siapa tu? Siapa yang menyaut tadi? Kide. Kide pita detik keempat berapa Kide? 0.4. Ha? Pita detik keempat. Keempat. Pita detik yang keempat tu. Tengok panjang dia. Apa dia Rushaidi? 0.45. Sebab 0.09 bahagikan dengan 0.2 sama dengan 0.45 meter per saat. Okey, per saat. Negatif 1 ni kecil. Okey, last but not least, siapa nak jawab? Kide boleh Kide nombor 5 ni, pita detik kelima. 0.05. 0.05. Tengok panjang dia. Panjang dia 10 cm kan. So 10 cm adalah 0.1 meter bahagikan dengan 0.2. 0.1 bagi 0.2 dapat 0.50 meter per saat. Ingat kat sini panjang dia 10 cm. So 10 cm sama dengan 0.1 meter, bukan 0.01 meter. So sekarang ni boleh faham macam mana cara nak mengira halaju pada pita detik? Boleh, senang je sebenarnya. Yang penting pertama kamu kena tahu berapa panjang pita detik tersebut, dan yang kedua kamu kena tahu masa. Nak tahu masa, kira detik darabkan dengan 0.02. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak ajar macam mana cara nak mengira pecutan. Okey, kita tengok pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Okey, pecutan simbol dia A kecil. Okey, V kecil adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal. So hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Masa mesti dalam unit saat. Okey. So hal laju awal, biasanya hal laju awal bila dibagikan dalam pita detik yang banyak-banyak macam ni, dalam bentuk graf tadi. Okey, hal laju awal mesti hal laju pita detik yang pertama. Hal laju akhir kita ambil hal laju pita detik kelima. Kalau dia bagi 5 pita detik. Kalau dia bagi 6 pita detik, kita letak hal laju yang ke-6 lah. So hal laju awal pita detik yang mula-mula sekali. Hal laju akhir pita detik yang paling akhir. Okey. So masa. Masa mesti kira sela masa. Ni special sikit berkenaan dengan masa. Nak kira masa ni, mesti kira selang masa dari pita detik pertama pergi ke pita detik kelima. Okey, masa daripada pita detik pertama dari pita detik kelima. So nak kira masa, mesti bilangan pita detik tolakkan dengan 1. Kalau 5 pita detik, tolak 1. Kalau 6 pita detik, 6 tolak 1. Darabkan dengan 0.2. So kita tengok Okey, sebabnya kenapa
Kenapa darabkan 0.2? Sebab 1 pita detik dah ada 10 detik. So kita tengok dekat sini. Okey. Jadi berdasarkan jawapan tadi, okey, pita detik pertama berapa tadi hal laju dia kelas? Belum. Pita detik pertama tadi kita kira berapa? 0 point? Cikgu tahu jawapan, cikgu nak dengar suara kamu. 0.02 cikgu. Hal laju bukan masa, hal laju. 0.6. Hal laju. Hal laju dia, berapa laju yang kamu kira tadi? Pita detik pertama. 0.3. 0.3 meter per saat. Ingat, itu hal laju dia. Bezakan hal laju, masa dan juga sasaran. Okey, pita detik kelima, berapa dia punya hal laju tadi? 0.45. Yang kelima bukan yang 0.50 meter per saat. Okey. So itu hal laju akhir, hal laju awal. So kamu tulis kat sini. Okey. V, hal laju akhir V adalah 0.5 meter per saat. U ataupun hal laju awal adalah 0.3 meter per saat. Okey, T, masa. Masa, macam mana nak kira masa? Tengok, kalau dia ada 5 pita detik, 5 baris pita detik. Okey, so dia akan kamu akan dia macam ni. 0.2. Kamu akan start dengan masa 0.2. Kenapa 0.2? Sebabnya 1 pita detik. So, daripada 1 pita detik, daripada pita detik kedua sampai pita detik kelima, berapa kali? So, kamu kena kira macam ni. 1, 2, 3, 4. So, 4. Sebab tu dia darabkan dengan 4. Darabkan dengan 4. Sebab itulah senang kata dia cakap macam ni. Okay. 0.2. Kenapa 0.2? Sebabnya 1 pita detik ni kita tahu dah 10 saat kan. Kita nak tahu masa ni. Okay. 0.2 saat 1 pita detik. So kalau dia ada 5 barisan pita detik, so 5 tolak 1. Mesti tolakkan dengan 1. Ini untuk kira masa pecutan. Kalau dia ada 3 pita detik, mesti 3 tolak 1 sama dengan 2. Okay. So rumus dia macam tu. Okay, sebab dia adalah selang masa. Jadi 0.2 darab 4 berapa? 8.8. 8 salah. 0.8 saat. Jadi daripada pita detik pertama, daripada hal laju 0.30 meter per saat pergi hal laju 0.50 meter per saat, dia ambil masa 8 saat. So masukkanlah dalam formula. Okay. Hal laju akhir 0.5 tolak 0.3 bahagikan dengan masa. Masa dia adalah 0.8. Nak tekan. Kalau kamu nak tekan dalam kalkulator, pastikan buat bracket dulu baru tekan bahagi. 0.5 tolak 0.3 bahagi 0.8. Berapa dapat jawapan? 0.25. So 0.25 meter per saat. So itu adalah dia punya pecutan. Jadi kamu kena ingat nak dapatkan pecutan. Okey, kamu kena ingat ni nak dapatkan pecutan. Yang pertama pastikan yang pertama kamu kena tahu hal laju awal, hal laju akhir. Hal laju awal mesti hal laju pita detik yang pertama. Hal laju akhir, hal laju pita detik yang terakhir. Okey, masa. Masa mesti 0.2 darabkan dengan bilangan pita detik, bilangan jalur pita detik tolak 1. Okey. 0.2 darabkan, tengok kat sini ada 5, darabkan dengan 4. Okey.
Kalau ada 6, darabkan dengan 5. Macam tu. Dapatlah dia punya masa. Kira masuk rumus pecutan, rumus hal laju sama macam yang kamu kira sebelum ni. Yang kita kira dalam kelas minggu lepas. Cumanya kita nak aplikasikan dia dalam bentuk pita detik. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Cikgu, Ya. kalau yang kita detik tu guna kertas biasa je tak boleh? Pita detik guna kertas biasa. Biasanya lah kalau dalam makmal kan, pita detik ni dia memang ada kertas dia yang khas. Sebabnya dia dah, pita detik ni dia mesti sama saiz, dia lebar dia sama saiz dengan kertas biasa. Itu satu. Kemudian kalau macam pita detik kita nak buat sendiri. Kalau kita nak buat sendiri, kita guna kertas A4 contohlah kan, nak buat pita detik kan, Nisat kan. Nak guna kertas A4. So kita kena potong tu kena sama lebar, lepas tu nak kena sambungkan. So benda tu akan jadi leceh. Bukan tak boleh, boleh sebenarnya, cuma dia jadi leceh. So kalau dalam makmal biasanya pita detik memang akan disediakan. Okay, dia memang akan disediakan. Lagi satu, kalau kamu tengok ada sesetengah jangka masa detik dia ada carbon. So bila carbon tu, bila pita detik tu tekan dekat carbon, dia akan hasilkan dot tau. Tapi ada pita detik yang dia tak ada carbon. So bila dia tak ada carbon, dia memerlukan pita detik. Okay, ada jangka masa detik yang dia tak ada carbon, yang mana dia perlukan pita detik yang memang khas. Bila ada dot je, dia terus tukar warna hitam. Kalau tak ada dot tu, dia tak nampak apa-apa. Tu macam tu lah. Kalau macam zaman cikgu sekolah dulu, cikgu punya jangka masa detik tak ada carbon. So dia kena guna pita detik khas. Macam tu. Okay. Right, lagi soalan lain? Kan saat lagi suruh buat latihan, tak buat kan Kang? Yang lain tak ada? Tak ada. Ahmad? Tak ada ke cikgu cakap ni? Danish? Kide? Siti? Rashid? Cikgu? Aiman? Tak ada? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, so kita tengok pula corak pada pita detik. Okay, so bila kamu dah tahu cara kira, kamu juga perlu tahu corak pada pita detik. So corak pada pita detik ni dia menggambarkan jenis gerakan troli. Okay, kita tengok corak yang pertama. Okay, nak tengok corak, pertama kamu kena tengok arah gerakan. Kamu tengok kat sini, arah gerakan dia ke kanan. Arah gerakan ke kanan. So bila kita tahu arah gerakan ke kanan, kamu akan tahu yang mana depan, yang mana belakang. Okay, kamu akan tahu yang mana depan, yang mana belakang. So kalau arah gerakan ke kanan, yang kanan ni depan, yang kiri ni belakang. Okay. Masya Allah Faris. Kau dah kenapa Faris? Dah nak habis kelas dah ni? Okay. So kita tahu arah gerakan, yang kanan tu depan. Jadi bila kita tahu depan ke belakang, kita boleh tahu jarak gerakan. Okey, kalau kamu tengok pita detik yang pertama ni, kamu tengok jarak antara detik. Sama ke tak sama? Jarak antara detik ni sama ke tak? Sama kan? So, kamu tengok jarak antara titik ni seragam. Seragam ni samalah jarak dia. So, kalau kita tengok jarak pada pita detik ni seragam, kita tahu dia adalah hal laju seragam. Hal laju seragam ni maksudnya dia bergerak pada hal laju yang sama je. Kalau 20 meter per saat, 20 meter per saat je sepanjang-panjang tu. Dia tak bertambah, dia tak berkurang. Okey, itu hal laju seragam. Hal laju dia sama, maintain. Kedua, arah gerakan ke kanan. So yang depan rapat. Kamu tengok ni, yang depan titik dia rapat, yang belakang titik dia jarak. Tengok, jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. So memula rapat, lepas tu jarang. Yang depan rapat, yang belakang jarang. So bila yang depan rapat, yang belakang jarak, kita panggil dia hal laju bertambah. Okay, hal laju bertambah secara seragam ataupun dia mengalami pecutan. Dia jadi makin laju. Sebab makin laju pergerakan troli, jarak antara titik akan jadi makin jauh.
So makin jauh jarak antara titik, makin laju. Kalau jarak antara titik tu dia rapat, dia perlahan. Okey, gerakan ketiga. Tengok, mula-mula dia jarak. Okey, jarak antara titik tu mula jauh, lepas tu dia jadi perlahan. Lepas tu dia jadi dekat. So jarak antara dua titik berkurang. So kita panggil dia hal laju berkurang ataupun dia mengalami nyah pecutan. So dia break. Okey, dekat sini nyah pecutan maksudnya dia dia dalam keadaan break lah. Dia makin lama makin slow. Okey. Yang ketiga, tengok arah gerakan dia, arah gerakan ke kanan, memula rapat. Memula jauh, lepas tu rapat, lepas tu jauh balik, lepas tu rapat balik. So jarak antara dua titik berturutan tak seragam. So kita boleh kata hal laju dia tak seragam. Kejap dia laju, kejap dia perlahan. Kejap dia laju balik, kejap dia perlahan. Okey. Jadi corak pita detik ni pun penting untuk kamu tahu. Okey, supaya kamu dapat tahu kenderaan tersebut ataupun troli tersebut dia mengalami pecutan ataupun nyah pecutan ataupun dia bergerak sama je ataupun kejap laju, kejap break, kejap laju, kejap break. Okey. So, ingat. Benda ni nak ingat senang je. Kalau jarak antara titik tu rapat, dia perlahan. Jarak antara titik tu makin jauh, maka dia adalah bergerak dengan laju. Dan pastikan arah pergerakan dulu. Okay, setiap soalan dia mesti ada arah gerakan. Kalau tak ada arah gerakan, nanti kamu tak tahu dia pecutan ke, nyah pecutan ke. Okay. So, ada soalan berkenaan dengan corak pada pita detik? Okay, so kalau tak ada, itu sahaja kelas untuk kita pada hari ini. Ya, saya. Kalau dalam